Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan tajuk kesedaran mahasiswa UKM terhadap perkembangan industri filem di Malaysia. Istilah filem di Malaysia merujuk kepada produksi visual bergerak yang merentasi pelbagai genre dan jenis. Filem-filem ini dihasilkan dalam negara oleh pengarah, kru dan pelakon tempatan atau dari luar negara yang bertujuan untuk ditayangkan kepada penonton tempatan atau antarabangsa. Sejarah filem di Malaysia dimulai pada tahun 1933 dengan tajuk filem Laila Majnun sebagai filem berbahasa Melayu pertama. Era emas filem Melayu pada tahun 1940 hingga 1960 menampilkan karya-karya terkenal seperti Hang Tuah dan Bujang Lapuk. Perubahan sosial tercermin pada tahun 1970-an dengan filem-filem seperti Ali Baba Bujang Lapuk. Era modernisasi 1980 hingga 1990 membawa variasi genre dan teknologi canggih. Kemudian era kini pada 2000-an menampilkan filem-filem seperti Mat Kilau, Sepet, Bola-Bola, Pascal dan sebagainya yang mendapat pengakuan tempatan dan global, menandakan pertumbuhan dan kepelbagaian industri filem di Malaysia. Tema 1. Pendekatan filem terhadap masyarakat. Filem-filem mempunyai ciri-ciri umum tertentu yang boleh berbeza dari kes ke kes. Pembuatan filem adalah tanggungjawab seorang pengarah, orang yang mempunyai hierarki tertinggi ketika membuat keputusan mengenai penjelasan khusus karya tersebut. Pada masa yang sama, filem tersebut mempunyai cerita dalam bentuk skrip dan skrip ini bertindak oleh pelakon yang merangkumi watak-watak. Apabila kerja sedemikian dilakukan, imej akan diedit. Dan langkah terakhir dari keseluruhan proses berkaitan dengan publicity dan promosi filem sebelum pamerannya di pawagam dan di teater. Sebuah filem berstruktur berdasarkan urutan imej yang diletakkan di belakang yang lain dan yang diproseskan secara berterusan, mensimulasikan pergerakan. Urutan ini mestilah lebih besar daripada 18 piksel atau gambar kecil, kerana sebaliknya adalah urutan ramalan akan muncul pada mata manusia sebagai proses yang dipendekkan dan tidak berterusan. Terlepas dari masalah teknikal, sebuah filem selalu dianggap karya seni yang memerlukan banyak usaha produksi. Walaupun bertindak atau mengarahkannya, sentiasa elemen yang paling menonjol adalah isu-isu seperti pakaian, muzik, fotografi, mewujudkan tetapan yang sesuai, mengedit bunyi, penggunaan kesan juga penting dan istimewa dan sebagainya. Seterusnya, tema 2 iaitu penapisan filem. Penapisan adalah kuasa yang dilaksanakan oleh negara berpengaruh, orang atau kumpulan untuk melarang penyebaran stadium awam barang berita, buku, filem atau dokumen melalui dan dengan mana ia mungkin untuk cuba menentang kestabilan orang atau kumpulan, kehidupan mereka dan bahkan secara langsung terhadap kewujudan mereka. Lembaga Penapisan Filem LPF merupakan agensi yang ditugaskan untuk menapis kandungan rakaman untuk filem dan video untuk ditayangkan di Malaysia. LPF ditubuhkan di bawah Seksyen 4 Akta Filem Penapisan 1952 dengan tujuan menjaga keselamatan negara dan keharmonian kaum serta melindungi kepentingan negara dan rakyat daripada pengaruh buruk dan unsur-unsur negatif yang mungkin dipaparkan dalam sesetengah filem. Filem diteliti menurut sebuah garis panduan kandungan dan kandungan yang selalunya ditapis dan dilarang adalah keganasan seks, kritikan terhadap pemerintah, interpretasi Islam. Kandungan seks yang dilarang bukan sahaja terhad kepada pemaparan aktiviti persetubuhan. Ia termasuk perbuatan kecurangan, seksualiti individu bawah umur, seks sebelum pernikahan dan kegiatan seks yang dianggap songsang seperti LGBTQ. Interpretasi dan pemahaman Islam selain daripada versi rasmi daripada kerajaan adalah dilarang. Kandungan yang mengkritik institusi, agensi dan pegawai kerajaan seperti polis akan disemak dengan lebih teliti dan ditapis. Selain itu, penggunaan watak, imej, perlakuan, peralatan dan institusi polis di dalam filem perlu mendapat kelulusan Polis Diraja Malaysia PDRM. Walaupun PDRM akan menyemak kandungan yang mengandungi prosedur dan operasi polis, bagi memastikan ia tepat, agensi itu juga akan meneliti pemaparan yang boleh dianggap negatif kepadanya. Ini termasuk memaparkan anggota polis mengambil rasuah, menyalahguna kuasa dan berkelakuan korup. Seterusnya, berkaitan tema dengan falsafah. Melalui tema ini, kita dapat mengkaitkan sosial dengan falsafah etika.
falsafah etika adalah ilmu yang membincangkan tentang tingkah laku atau pandangan baik dan buruk bagi sesuatu tindakan manusia. Pertimbangan rasional yang seringkali digunakan oleh ahli falsafah dalam menentukan nilai telah menjadikan etika tidak tetap dan relatif sehingga tiada satu makna kemoralan atau keetika yang diterima umum. Istilah etika berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu ethos yang membawa erti kebiasaan, adat, akhlak, kepribadian dan watak. Ethos juga membawa maksud adat kebiasaan. Ia juga membawa maksud karakter. Perkataan ethos juga terdapat dalam Kamus Bahasa Inggeris yang bermaksud sifat moral dalam sesuatu bangsa. Etika secara umum terbahagi kepada dua jenis iaitu etika berbentuk deskriptif dan normatif. Etika deskriptif adalah disiplin yang membicarakan sistem moral yang dianuti individu atau golongan dan berbeza mengikut perbezaan individu, masa, tempat atau keadaan. Ia dibicarakan dalam aspek yang luas, manakala etika normatif boleh menilai, mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral yang ada. Ia juga mencadangkan sistem etika yang standard berpandukan sistem sedia ada, contohnya etika pemimpin dan etika perubatan. Terusnya, tema yang kedua ialah nilai murni. Rakyat Malaysia dikenali dengan sikap sopan santun dan nilai budi pekerti yang baik oleh pelancong asing. Ini mungkin disebabkan oleh penerapan nilai-nilai murni dalam kehidupan setiap warganya, bukan hanya di sekolah tetapi juga disampaikan kepada masyarakat melalui media massa dan program hiburan. Industri filem menjadi salah satu peranan utama dalam memperkukuhkan nilai-nilai murni dalam kalangan penduduk Malaysia, terutamanya disebabkan sambutan besar terhadap filem-filem tempatan. Terdapat 5 subtema dalam tema ini. Yang pertama, pengaruh filem atau drama terhadap perkembangan nilai murni dalam masyarakat. Filem dan drama dapat mempengaruhi emosi penonton yang pada gilirannya dapat mempengaruhi bagaimana mereka memahami dan menerima nilai-nilai murni. Misalnya, penonton mungkin lebih menerima nilai-nilai yang disampaikan dalam cerita yang mengharukan atau menginspirasi. Menonton filem dan drama dapat mempengaruhi sikap dan perilaku penonton. Misalnya, penonton mungkin lebih bertindak dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai yang mereka lihat dalam filem atau drama. Seterusnya, subtema yang kedua ialah peranan filem dalam membentuk nilai murni. Filem adalah medium yang amat berkesan dalam membentuk nilai murni dalam masyarakat. Dari segi pendidikan moral, penggunaan filem seringkali mengandungi pelajaran moral dan etika yang dapat membantu penonton dan memahami nilai-nilai ini dalam kehidupan seharian. Filem juga berperanan dalam pemahaman budaya dan menghargai budaya dan tradisi yang berbeza. Secara tidak langsung dapat membentuk nilai-nilai seperti toleransi. Akhir sekali, tema 3 iaitu impak globalisasi. Globalisasi menurut Kamus Dewan edisi keempat diterifkan sebagai proses yang membolehkan suatu aktiviti sama ada ekonomi dan sebagainya disebarkan atau diperluas ke peringkat antarabangsa atau ke seluruh dunia. Negara-negara yang sedang membangun termasuk Malaysia sendiri sedang menggunakan tenaga melakukan pelbagai usaha untuk memulai sejak impian mencapai tahap kemajuan yang besar dalam jangka masa yang panjang. Reformasi ekonomi negara dalam pelbagai aspek perlu dipergiat untuk melihat cabaran ini. Oleh itu, setiap industri di Malaysia memegang peranan yang penting dalam membangunkan ekonomi Malaysia bagi mencapai ekonomi global baru. Bagi subtema yang pertama ialah pengaruh budaya asing dalam filem terbitan Malaysia. Setiap negara mempunyai budaya tersendiri yang melambangkan cara hidup sesebuah negara. Secara amnya, budaya membawa maksud cara hidup manusia secara menyeluruh termasuk isi ciptaan dan pemikiran yang sesuai dengan kehendak rohani dan jasmani. Ia menjadi amalan atau suatu kebiasaan dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidup suatu kelompok masyarakat. Namun, kemasukan budaya asing ke negara Malaysia sudah dikesal sejak berabad dahulu ketika tanah Melayu dijajah oleh Portugis pada tahun 1511. Teknologi komunikasi yang semakin maju telah mencetuskan keadaan yang biasa diumpamakan seperti dunia tanpa sepadan, di mana segala informasi dan maklumat amat mudah didapatkan melalui internet. Budaya-budaya luar seperti budaya barat, Korea Selatan dan sebagainya tersebar luas di internet sehingga dapat mempengaruhi minda masyarakat Malaysia. Kemasukan budaya luar bukan sahaja memberi impak negatif kepada negara Malaysia, malah juga memberi impak positif kepada negara Malaysia. Dari sudut pandang yang lain, ia juga boleh memberi impak yang negatif terhadap gaya hidup warga negara Malaysia yang mempunyai identiti sendiri dan agama rasmi tersendiri.
Semakin lama, rakyat Malaysia selesa mengamalkan budaya asing yang ada kalanya tidak mengikut syariat Islam, sehingga budaya ini ditunjukkan di dalam filem tempatan. Bagi subtema kedua pula ialah persaingan industri perfilman Malaysia secara global. Menelusuri era yang penuh cabaran ini, negara harus mempergiat usaha dalam meningkatkan kualiti kerja demi mewujudkan negara dari pelbagai aspek termasuk industri perfilman. Menurut Tan Sri Anwar Musa, bagi meningkatkan pasaran filem tempatan, dalam cerita yang ditayangkan dalam sebuah filem perlu dapat dihayati oleh setiap pelosok masyarakat. Bagi subtema yang ketiga pula ialah peluang kolaborasi antarabangsa. Kolaborasi atau kerjasama antara negara Malaysia dan luar negara dapat dilihat mempunyai masa depan yang cerah dalam mengeratkan hubungan diplomatik, di samping dapat meningkatkan lagi pasaran filem tempatan. Dengan mengadakan kolaborasi bersama negara luar, industri perfilman Malaysia dapat berkongsi ilmu dengan negara yang lebih maju dalam Malaysia ini untuk menghasilkan kualiti rakaman yang lebih baik dan kreativiti rakaman. Melalui tema ini, kita dapat menghubungkan budaya asing yang dipaparkan dalam filem tempatan dengan ideologi pasca modernisme. Ideologi merupakan sistem pemikiran yang dapat membentuk tingkah laku dan pandangan dunia sekelompok masyarakat. Ia berkait rapat dengan pemikiran manusia terhadap politik, sosial, budaya, agama dan ekonomi. Ideologi pasca modernisme telah wujud sejak abad ke-20 sehingga dikenali wajah baru sekularisme. Yang kedua ialah dekolonisasi. Dalam filem, istilah dekolonisasi menggambarkan usaha untuk menghapuskan pengaruh dan kerangka naratif, estetika dan idea zaman penjajah daripada proses penghasilan fileman. Ia memerlukan membebaskan aktiviti budaya dan pandangan dunia daripada norma yang dikenakan atau dipenerakan oleh penjajah, memperjuangkan naratif yang lebih eksklusif, menangkap kepagian budaya dan mewakili perspektif kumpulan yang mungkin telah kehilangan haknya secara semasa era kolonial. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.